Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 3 Jun 2023. Konsep Madani yang menekankan aspek keharmonian dan kemanusiaan wajar disebarluaskan di negeri ini yang mempunyai pelbagai lapisan masyarakat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Roslan Muharram berkata, ia penting bagi memberi kefahaman tepat kepada masyarakat mengenai konsep berkenaan. Kita melihat Malaysia Madani ini adalah satu slogan yang baru. Jadi maksudnya di sini kerajaan negeri juga mempunyai peranan untuk menerangkan kepada rakyat Malaysia Madani itu, karena dalam Malaysia Madani itu juga kita ada keharmonian dalam kepelbagaian. Datuk Roslan berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Program WAM 2K dan Forum Malaysia Madani bagi Zon Pantai Barat Utara Anjuran Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia di Kudat. Beliau mewakili Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Sementara itu, Yang di-Pertua Usia Datuk Sapawi Ahmad memaklumkan penganjuran Forum Malaysia Madani akan diteruskan ke daerah Sipitang, Keningau dan Tawau. Program Jelajah Keusahawanan Bersasar JKEB Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Siri 2 mendapat sambutan menggalakkan. Program ini bertujuan memberi pendedahan dan menggalakkan pembudayaan keusahawanan dalam kalangan masyarakat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata program ini juga bertujuan menyampaikan maklumat berhubung inisiatif, insentif dan perkhidmatan yang ditawarkan KUSKOP melalui agensi-agensi di bawahnya. Tambah beliau, program bermula sejak tahun 2022 itu dengan 3 siri pelaksanaannya disertai lebih 200 peserta terdiri wanita, banduan dan orang asli. Datuk Iwan menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis penutupan program JKEB di Kota Kinabalu yang disertai 170 usahawan daripada golongan B40. Dalam majlis ini, beliau turut menyampaikan replika cek geran perniagaan berjumlah RM10,000 serta sijil penyertaan kepada 10 usahawan asnaf Sabah yang menyertai program Ishraf 2.0 anjuran SME Bank. Ya, sementara itu dalam majlis berasingan, Datuk Iwan yang juga Ahli Parlimen Penampang merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membantu menyelesaikan isu air di Sabah. Ini sekaligus membuktikan keprihatinan dan komitmen Kerajaan Persekutuan menyelesaikan masalah dihadapi rakyat di negeri ini. Bercakap kepada pemberita di Kota Kinabalu, Datuk Iwan mahu kerajaan negeri mengambil tindakan proaktif untuk meningkatkan kapasiti jabatan air termasuk konsultan-konsultan terlibat demi memastikan usaha menaik taraf infrastruktur berkaitan dapat dilaksana. Saya berharap kerajaan negeri pula akan mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan kapasiti di jabatan air untuk menaik taraf kemudahan ini, mengenal pasti sumber air yang baru, membaiki paip-paip lama, mengenal pasti kebocoran air dan seterusnya, menutup kebocoran itu supaya dapat memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat. Khamis lepas Kerajaan Persekutuan bersetuju menyalurkan RM320.25 juta kepada Kerajaan Sabah sebagai bantuan untuk menyegerakan pelaksanaan pelan jangka pendek menyelesaikan isu bekalan air di Sabah. Jumlah itu membabitkan pelaksanaan 6 program merangkumi 20 projek di seluruh negeri termasuk 9 projek di bawah pelan daerah untuk Kota Kinabalu, Tuaran, Putatan, Papar, Beaufort, Keningau, Tawau, Lahad Datu dan Sendakan. Sebanyak 224 rumah di bawah program Perumahan Penduduk Rakyat Termiskin PPRT dan 1,500 baik pulih rumah akan dilaksana di Sabah sepanjang tahun ini. Kos bagi keseluruhan pembinaan melebihi RM67 juta yang disalurkan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Menurut Pengarah Majlis Amanah Rakyat MARA Sabah Azizuddin Abdul Aziz, usaha ini bertujuan meringankan beban bagi rata-rata penerima terdiri ibu tunggal dan keluarga B40 yang tidak mempunyai rumah sendiri untuk mendapatkan kediaman lebih selesa.
Kami melihat perumahan yang dibuat oleh kontraktor-kontraktor tempatan, memastikan peruntukan yang disalurkan pembinaannya sempurna, dan kita di Giat Mara kita akan memastikan projek-projek KKDW yang diperuntukkan sebagai pelaksana dapat disempurnakan dengan segera. Azizuddin bercakap kepada RTM selepas meninjau projek pembinaan 8 PPRT bagi Parlimen Pensiangan di Nabawan. Sementara itu, penerima bantuan menzahirkan penghargaan atas bantuan yang diberikan. Terima kasih sebesar-besarnya pada kerajaan karena dibagi bantuan rumah untuk keluarga kami. Kalau tidak ini rumah, kami akan menumpang. Bersyukurlah kepada ini semua kerajaan bagi sama rumah PPRT ini. Yang selesa lah. Semua budak saya semua 7. Saya bawa dia orang budak sini, masuk di sana tempat beliau saya di PPRT yang lama, kami tidak cukup lah. Terima kasih juga Indra Gitmara, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Persatuan, dan terima kasih juga kepada pengarah karena dapat sampai di sini, dia dapat melihat, dan terutama sekali Ketua Bahagian Busiau Empirak dan kaki-tangan kerajaan. Terima kasih. Antara lokasi pembinaan ialah Kampung Sosogo, Sinakaluan, Panaban dan Kampung Sandukan. Bakal jemaah haji Sabah akan berlepas ke Jeddah melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mulai 10 Jun depan. Majlis pelepasan dijangka disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Menurut Pengarah Wilayah Tabung Haji TH Sabah dan Sarawak Datin Nur Laila Said, penerbangan pertama pada 10 Jun ini melibatkan 142 bakal jemaah haji dari pantai barat Sabah. Katanya pihak TH Negeri Sabah telah mengadakan perbincangan mengenai prosedur teknikal, keberangkatan dan pulang jemaah haji Sabah dengan 18 lagi agensi lain demi memastikan ibadah haji berjalan lancar, teratur dan selamat. Awalnya kami dimaklumkan adalah pada tanggal 9, namun demikian atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, dan kami telah mendapat penjadualan semula, dan pada ketika itu juga kami telah pun mewar-warkan kepada bakal-bakal haji yang terlibatlah untuk maklum berkaitan dengan perubahan yang berlaku, dan kami rasa masih sempat lagi untuk kami menyampaikan melalui medium ini kepada semua bakal-bakal haji lah. Datin Nur Laila menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau mengingatkan bakal jemaah haji Sabah untuk menggunakan aplikasi Tijari bagi mendapatkan makluman berkaitan maklumat musim haji. Pertandingan Chinese Bridge Competition merupakan platform terbaik meningkatkan keyakinan dan bakat pelajar Bumiputra dalam penguasaan bahasa Mandarin, dalam masa sama memberi peluang dan memudahkan mereka untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan berbangsa Cina. Memberikan peluang kepada pelajar-pelajar terutamanya di peringkat rendah untuk lebih yakin kepada mereka dan juga menunjukkan bakat mereka kepada di khalayak ramai lah. Memberikan peluang kepada pelajar-pelajar ini untuk dapat berinteraksi dengan lebih baik dengan rakan-rakan lain. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Sementara itu, peserta pertandingan mengakui pertandingan tersebut memberi peluang kepada mereka untuk mengetengahkan bakat dan keupayaan bertutur dalam bahasa Mandarin. Peluang untuk menonjolkan bakat saya dalam bahasa Cina dan membuktikan kepada orang-orang lain bahawa kami sebagai orang yang bukan Cina pun, kami juga berpeluang untuk mempelajari bahasa Cina dan juga meningkatkan potensi diri kami. Sebagai seorang orang Melayu, saya berjaya menyertai pertandingan ini, dan saya juga bangga terhadap diri saya kerana dapat pergi ke peringkat terakhir. Dalam pertandingan ini, Nimexion Risolani, pelajar dari Pusat Genius Ed Pintar Negara, memenangi tempat kedua bagi kategori sekolah menengah. Manakala Jasni Tamat Saat, pelajar SJKC Cihua Kolombong, memenangi tempat ketiga bagi kategori sekolah rendah. Pertandingan Chinese Bridge Competition yang berlangsung di Universiti Malaya itu merupakan pertunjukan bakat dalam bahasa Mandarin dalam kalangan pelajar pelbagai kaum mengikut kategori umur. 6 universiti menyertai North Borneo
Intervention Surgical Quiz Competition anjuran Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan FPSK Universiti Malaysia Sabah UMS di Kota Kinabalu bermula semalam. Antara universiti terlibat ialah Universiti Putra Malaysia, Universiti Teknologi Mara, Universiti Perubatan Antarabangsa Malaysia dan Universiti Sains Malaysia selain tuan rumah UMS. Menurut Dekan FPSK, Profesor Dr. Muhammad Safri Jeffrey, setiap universiti menghantar 5 pelajar perubatan untuk menjawab soalan berkaitan bidang pembedahan. Dalam masa sama, peserta juga berpeluang berkongsi ilmu pengetahuan dan pengalaman melalui pertandingan tersebut sekaligus membantu mereka menguasai bidang pembedahan. Sudah semestinya kita akan teruskan untuk manfaat bidang ini. Kita nak memastikan bahawa pelajar ini dapat manfaat daripada aktiviti-aktiviti ini, bukan hanya belajar di peringkat universiti, tapi mereka juga akan berkongsi ilmu-ilmu ini di kalangan pelajar-pelajar lain dan juga pensyarah-pensyarah daripada universiti lain. Beliau bercakap kepada RTM selepas merasmikan program North Borneo Intervention Surgical Quiz Competition di UMS Kota Kinabalu. Pusingan akhir dan keputusan pertandingan diumumkan hari ini. Produk dan jenama anda kurang dikenali? Mahu tingkatkan lagi hasil jualan? Terokai peluang pakej pengiklanan produk dan perkhidmatan anda di Radio RTM Sabah dengan kadar harga iklan serendah RM60. Anda boleh memilih Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di talian atau boleh email kami di dan kunjungi Facebook rasmi kami RTM Sabah. Perniagaan anda keutamaan kami. Baik, saudara, paparan itu tadi mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dengan itu, saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih tak semimon. Setia bersama RTM Sabah. 你是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Ia akan. Mic check 1 2 let's go. You know what it is. Yang sahih paling laris, update tanpa halangan baris, bengkok kami garis. Tiap halaman akhbar, siang dan malam full bar. Bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Hey, apa kabar? Jangan gusar, harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam, RTM pilihan. Unggul tanpa sempadan, always be number one. You are the inspiration.